بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي. الله ذو الفضل العظيم، وصلى الله وسلم على القائل: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وعلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin juga mukminat, hadirin ahli majlis ilmi yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, bersyukur dan juga bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenar-benar takwa dan juga sebenar-benar syukur kita kepada Allah Taala di atas limpah kurnia Allah Taala yang beri kepada kita tu sangat banyak, sehingga tak boleh nak bila semua nikmat yang Allah Taala memberi kepada kita. Nikmat Islam yang Allah Taala beri kepada kita, nikmat iman yang kita boleh beriman, juga nikmat rahmat, taufik dan juga maghfirah, keampunan yang Allah Taala sentiasa ampunkan dosa-dosa kita. Babun fi bayani kathrati turuqil khair, yang mana Imam Nawawi letakkan nama tajuk bab ini untuk nak bagi kita orang yang mari baca kitab ni, yang mana kitab Riyadhus Shalihin agak katanya salah satu daripada kitab hak Imam Nawawi yang umat Islam baca banyak sekali dalam dunia ni. Selepas daripada kitab 40 hadis Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kitab 40 hadis dia tu dah hafal berapa banyak juta umat Islam ni ngapa 42 hadis dalam kitab Arba'in Nawawiyah dia. Dan juga kitab Riyadhus Shalihin ni, kalau kita pergi kepada negeri-negeri Arab sendiri pun mereka ada masa yang tertentu nak baca kitab Riyadhus Shalihin. Contohnya, yang saya biasa duduk di negeri Jordan, selepas setiap kali sesudahnya daripada sembahyang asar akan bacanya beberapa hadis daripada kitab Riyadhus Shalihin. Akan baca. Dan juga salah satu kitab lagi yang ulama menggalakkan kita untuk beli, dan juga kita kalau ada masa kita akan baca, kita akan mengaji juganya, kitab Al-Azkar. Kitab hadis Azkar, Al-Azkar bagi Imam Nawawi juga. Kitab 40 hadis Imam Nawawi, dalam tu adanya 42 hadis. Kitab Azkar sakut dengan doa-doa, zikir-zikir harian kita. Dalam itu beberapa ratus hadis. Dan juga kitab Riyadhus Shalihin yang kita sedang belajar ni, 1,500 ataupun 1,600 hadis yang akan kita belajar daripada kitab Riyadhus Shalihin ini. Kitab Azkar ni ulama yang katanya, kalaulah boleh, tak ada duit nak beli kitab Azkar, dia panggil. Tak ada duit nak beli kitab Azkar,
ulama yang katanya jualah rumah, bi'id dar, washtaril azkar, dia kata. Juallah sekalian kamu, kalau tak ada duit nak beli kitab azkar Imam Nawawi ni, jual. Kalau siapa kena jual rumah, juallah rumah dan juga belilah kitab azkar Imam Nawawi. Tu yang katanya kitab Imam An-Nawawi, tiga-tiga kitab ini adalah kitab yang umat Islam ambil pakai guna banyak sekali. Tak kira mazhab mana-mana. Walaupun Imam Nawawi ni kalau tengok mazhab fiqh dia ni tak lari jauh daripada mazhab Syafi'i. Mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tapi kitab Arba'in Nawawiyah dalam Saudi sendiri, negeri Saudi Arab Saudi ni, yang terkenal katanya Saudi ni, kalau mazhab fiqh dia ni pegang mazhab fiqh Hanbali, bukan Syafi'i. Tapi budak-budak, kanak-kanak mereka yang duduk di dalam Masjid Haram Mekah ke Masjid Haram Madinah ke, mereka akan ada halaqah-halaqah ngapah hadis. Dan juga tidak ada kitab mana yang mereka mula nak ngapah hadis melainkan kitab 40 hadis Imam Nawawi rahimahullah taala. Rumah kita ni, budak tadika rumah kita kadang-kadang tak kenal lagi kitab Arba'in Nawawi. Mula baru nak boleh baca qiraati, dan juga baru boleh nak bacanya kitab Quran besar, dan juga beberapa orang baru boleh nak mengapa Quran baru. Tapi budak-budak di Madinah contohnya dalam Masjid Nabi ni, kalaulah hadis 40 hadis Imam Nawawi ni ngapa kau masa duk winguh lagi, inguh duk ubit nak habis ni ngapa dah. Bila-bilanya ngapa sama dengan Al-Quran Al-Karim. Makna katanya mereka itu kebanyakannya 10 tahun ataupun tak lewat daripada 12 tahun dah habisnya ngapa Quran dan juga mula ngapa hadis Nabi SAW pula. Kerana ini adalah dua wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini tunjuk katanya kitab Imam Nawawi ni umat Islam sangat pentingnya banyak, tak lain tak bukan melainkan dengan sebab ikhlas. Tak ada bini dia ni, tidak ada anak, tidak ada keluarga. Imam Nawawi, dia adalah salah satu ulama al-ulama ul-uzzab, orang panggil. Ulama ul-uzzab ni ulama ti mi satanak so, mai mi khuapkhuwa, tak ada keluarga. Dan juga Allah Taala wi umur dia duduk dalam dunia ni selama 45 tahun meninggal dunia. 45 tahun meninggal, tak tinggal harta, tak tinggal anak, keluarga gapo dia, melainkan tinggal ilmu dan juga kitab-kitab agama kepada umat Islam seluruhnya. Kitab hadis ataupun kitab-kitab fiqh dan juga kitab-kitab yang lain yang Imam Nawawi rahimahullah taala telah tinggalkan harta yang sangat harga sekali. Harta yang sangat harga sekali, iaitu ilmu yang nak membawakan kita kena Allah dan juga kena Nabi SAW. Hadirin dan juga hadirat ahli majlis ilmi yang dikasihi sekalian, sambung pengajian kita pada hari ini dalam bab kathratu turukil hadis. Nama tajuk, klik mari baca tamu tajuk mula ni untuk kita faham katanya hadis demi hadis sosok kita nak baca ni tujuannya Imam Nawawi mari duk susung sini ni. Nak we kita tahu gapo, nak we gapo kepada kita. Bab ini ni seolah-olah kata nak we tahu katanya kebaikan di dalam Islam ni sangat banyak. Buatlah mana-mana kebaikan yang kita boleh buat, walaupun kebaikan itu adalah kebaikan yang kecil sahaja. Kuamdi itu ya mat-mat. Maka salahlah, tak patutlah kalau ada orang Islam mana mari nak royak katanya tak ada kebaikan untuk aku nak buat. Mimi kuamdi tidak taman. Tak ada arah. Kerana dalam bab ini ni Imam Nawawi wa'rinya ayat Quran kita baca 4 ayat dan juga 25 hadis. 25 hadis. Mari untuk Nawawi kita pilih nak kebaikan mana daripada 25 hadis ni. Ada daripada perbuatan yang paling ringan,
tengah dan juga besar, pilihlah nak buat. Tak ada kebaikan mana yang agak katanya jiwa orang sore tu tak boleh nak buat. Mai miความสามารถที่จะทำ tasbih. Kalau lah tak bisu ataupun bisu sendiri tak boleh kecek pun, boleh tasbih dengan hati. Bolehnya tasbih. Bukankah makhluk-makhluk Allah Ta'ala dalam bumi dan juga dalam langit, selain daripada kita manusia ni, telah bertasbih kepada Allah Ta'ala? Tasbih. Binatang-binatang, pokok-pokok kayu, mereka tasbih. Cara mana? Tak tubik dengan kalimah subhanallah seperti kita manusia, tak. Tapi cara tasbih binatang makhluk yang lain tu ada cara dia, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu. Kalau kita manusia Tuhan tak boleh kecek. Bukan maksud katanya nak tasbih tak boleh. Dan juga amalan-amalan yang lain lagi. Kita telah ambil pada minggu dulu ni 4 hadis. 4 ayat Quran dan juga 4 hadis. Kita mula pada hari ini hadis yang kelima. Daripada An Abi Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin, rawahu Muslim. Hadis yang pendek. Hadis yang sangat pendek sangatnya, yang Nabi SAW royak kepada kita dengan hadis ini. Nabi SAW royak katanya la tahqiranna. La tahqiranna, jangan melekeh-lekehkan. Lekeh-lekeh ni buat hina-hina. Tak sen nak buat hina-hina, tinggal dululah, nampak kata halus sangat. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kita lekeh-lekeh daripada mana-mana kebaikan satu pun. Walaupun kebaikan satu itu adalah kebaikan yang kecil, halus, jangan lekeh. Jangan hina. Yang mungkam. Sehengganya kalaulah kita jumpa marinya, jumpa walau antalqa akhaka, mari jumpa dengan saudara kita, mari sejik ke, ataupun pergi kepada tempat kerja ke, kalaulah kita boleh jumpa dengan saudara kita di mana-mana tempat dengan muka yang senyum, senyumlah kita. Senyum. Bainatihim, ya, mari jumpa saing kita di pak kerja, assalamualaikum waktu pagi, muka senyum. Dalam satu hadis lagi Nabi kata tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Tabassumuka, senyuman kamu, senyum kita yang kita senyum terhadap saudara kita, suka. Nampak katanya gembira, jumpa suka. Nabi SAW itu adalah salah satu yang kita telah buat sedekah dah. Senyum kepada saudara kita tempat kerja. Walaupun dalam hadis Nabi katanya walau antalqa akhaka, saudara kamu, saing kita lah. Suruh kita senyum, Nabi ayat. Ini adalah kebaikan yang paling kecil, tapi jangan kita tinggal. Bukan maksud katanya hadis ni kita nak suka ataupun kita nak senyum hanya kepada orang yang luar rumah, tetapi apabila klik mari masuk dalam rumah kita tak senyum kepada anak dan juga isteri kita. Kena senyum belaka, masuk habis. Mana kata senyum kepada anak, sedekah boleh pahala. Senyum kepada isteri boleh pahala. Senyum kepada saing-saing kita tempat kerja boleh pahala. Senyumlah kepada sesiapa pun boleh pahala. La tahqiranna. Jangan kita melekehkan senyuman yang sikit ini. Benda yang mudah sangat. Habis itu dia syapak hak benar kita dengarkan apa orang panggil. Hak dok ngepek banyak sekalinya, iaitu orang yang buat kerja di segi berikan, duk hospital, panak di kedai, wala kanton rapkek ataupun di hospital ni, apabila orang sakit hari ni kena senyum. Jangan buat muka ketu, buat muka masih terhadap orang sakit yang mari di hospital.
Walaupun kita letih hari itu, kita kena senyum. Hadis ni narayak kepada kitanya daripada bab yang tidi hak Nabi SAW ni, apabila Nabi jumpa dengan orang lain, Nabi suka senyum. Jumpa dengan orang lain, Nabi sentiasa senyum dan juga suka sama. Wih nampak atas muka ni gembiranya Nabi SAW. Dan juga daripada hajjun ataupun bab yang contoh kedua daripada Nabi, suruh kita buat baik walaupun amalan itu adalah amalan yang sedikit, leknoi yang kita tinggal. Ini hadis yang pertama. Hadis yang keduanya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu'u fihi asy-syamsu. Belum daripada ni kita baca dah hadis Abu Dzar Al-Ghifari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut katanya setiap tulai kita ni, seni khata tulai kita dalam anggota kita dalam tubuh badan kita ini semuanya ada sebanyak 360 seni khata kedu korang dalam tubuh badan kita ini ada semuanya 360. Kita kena buat sedekah semua, tamkan bericat tukuan setiap hari yang matahari naik, setiap hari yang matahari kita naik. Kerana ini hikmahnya supaya kita nak syukur kepada Allah Ta'ala. Tangkapkun Allah dengan tulai-tulai yang Allah Ta'ala masih duk sehat, gagah. Kaki poho dengan apa dia? Poho kita dengan kaki kita bawah ni di tengah-tengah apa? Lutut khata dia tu Allah Ta'ala masih sehat, jalan molek lagi. Dan juga khata jari kita ni, di antara jari kita, koma kita, siku kita, sampai kepada bahu kita, duk masih sehat lagi ni. Benda ini kita kena buat sedekah semua supaya nak tanda kesyukuran, persedangkan khobkun terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pas sedekah-sedekah kita telah baca dulu, bukan maksud katanya kena sedekah dengan harta benda sahaja tak. Cong cai kota tangbut hak dalam tubuh badan kita ini sedekah kepada Allah Ta'ala. Guna tulai-tulai yang adanya di dalam tubuh badan kita, sedekah kepada Allah Ta'ala. Dulu kita telah sebut dah dalam hadis Abu Dzar katanya pada mana? Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, suruh orang buat benda baik, larang orang buat benda mungkar, semaya duha. 7 perkara hadis dulu. Hari ini dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW katanya ta'dilu bainal itsnaini sadaqah. Nampaknya sayang kita dua orang sedang duk bala di tempat kerja, kita usaha cari jalan dua orang ni baik, sedekah. Bukan dicocok untuk wika kelahi dan juga bala. Mudah tak? Kalaulah kita boleh nak membaikkan di antara dua orang yang sedang duk bala, pahala kita akan dapat daripada Allah Ta'ala. Tetapi ingatlah bahayanya kalaulah kita tak boleh nak baiki dua orang duk bala sayang kita tu, tapi kita cocok with bala pula. Bahayanya sampai kepada apa? Nabi SAW katanya, la yadkhulul jannata namam. Orang yang duk cocoh orang untuk wi balah, untuk wi pecah belah, untuk wi kelahi gimari, benci gimari, tak akan nak dapat masuk syurga. La yadkhul jannah. Nampak demo ni sayang kita balah. Kita pergi cocoh, tambah api orang bagi. Balah. Gi belah ni bersih ni, gi belah ni bersih ni pada kelahi. You ya untuk biar orang tu balah. Nabi SAW tak sewi dapat masuk syurga. La yadkhulul jannah. Ta'dilu bainal itsnain. Bukan hanya saing ataupun bukan hanya saing kita saja, tak. Dalam keluarga kita sendiri pun, anak kita dua orang balah, buat balah mana lebih baik? Anak balah dengan isteri, buat balah mana? Dan juga sebagainya. Ini yang pertama. Yang keduanya, wa tu'inur rajula
fi dabbatihi fatahmilu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah. Ini ada dah hadis dulu katanya, tolong satu orang lelaki ataupun satu orang mana dia nak naik kenderaan dia, nak naik kereta dulu, naik unta, naik hema, naik kuda. Tolong akik dia ni naik duduk di atas kuda ataupun binatang. Hari ni tolong anak isteri kita naik di atas kereta, naik di atas motor, ataupun orang tua mana-mana je kita nampak dia susah nak naik, kita tolong pimpin dia naik, tolong akik beg dia, tolong wak naik beg akik beg kat atas kereta ke, nampak kata berat, nampak retina, makcik tua-tua, rasa pun nak akik, nampak budak-budak tak gagahnya nak akik beg, kita tolong akik. Nabi SAW kata seperti benda ini semuanya sedekah. Sedekah. Pas guna nak akik beg kan, tulai tangan guna habis. Nah, kaki pun kena guna juga. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Yang ketiga, kecek pe yang baik adalah sedekah juga. Kampu cigi ngam ni, tu apa sedekah. Nah, kecek mana? Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kecek lemah-lemah, supap, onyon, sedekah. Boleh pahala. Kalaulah dengan manusia mana-mana yang Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala suruh dalam Quran katanya, wa qulu lin-nasi husnan. Dan juga Allah haraplah kamu ni kecek dengan orang manusia mana-mana, haraplah kecek dengan baik. An-nas maksudnya Islam, maksudnya bukan orang Islam. Kalau kita ingatnya, Allah Subhanahu wa taala perintah Nabi Musa dan juga Nabi Harun suruh cari dia, cari Firaun. Izhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Hei Nabi Musa ni kecek telo, kecek tak cerak kan. Habis tu Allah Taala hatta dia tadi, hatta Harun mapen pucuai kepada Nabi Musa untuk nak kerja dakwah. Kerja dakwah ni kerja ngajar, hajak orang masuk Islam, beriman kepada Allah Taala. Tong asaikan kan nam sender kena pakai lidah. Tapi lidah Nabi Musa ni dia kat hekam masa budak dia biasa makan api. Wak lidah dia ni apa benda kecek tak cerak. Habis tu setiap kali walaupun lidah tela Nabi Musa AS, tapi Nabi Musa tak biasa putus asa daripada nak mengajakkan orang untuk masuk Islam dan juga beribadat kepada Allah Ta'ala. Qala rabbi syrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wilah lidah aku yang aku nak kecek ajak fak dia klik untuk mari beriman kepada Allah Ta'ala ni, yafqahun, fahamlah perkataan aku. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata, "Hei Musa, harus pergi carilah Firaun, kerana Firaun ni bangga sangatnya, takabburnya Firaun. Tahu. Tak ada orang-orang yang paling jahat daripada Firaun dalam dunia ni, tak ada. Kerana Firaun lah salah satu makhluk yang satu saja ngaku dirinya jadi Tuhan. Ngaku jadi Tuhan dalam dunia ni tak ada selain daripada Firaun. Ana rabbukumul a'la, ya sebut dalam Quran. Allah Taala sebut katanya, aku ini adalah Tuhan yang paling tinggi. Firaun bersoyak ngaku dia jadi Tuhan. Tapi Allah Taala suruh Nabi Musa, Nabi Harun pergi carinya Firaun ni. Suruh kecek dari mana? Dakwah Firaun ni, nak ajar dakwah Firaun ni kecek dengan karuk, kecek dengan kasar, kau kecek dari mana? Allah Ta'ala katanya, faqula lahu qawlan layyinan. Suruh kamu dua orang ni ajaklah Firaun, keceklah dengan Firaun dengan cakap baik yang paling lemah lembut sekali. Onyun maksudnya. La'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Mudah-mudahan apabila kamu kecek lembut ni, wa Firaun mikir khabar. Pasangan kita hari ni pak kerja, isteri anak kita dalam rumah lebih jahat daripada Firaun. Kalau kita nak kecek kasar dengan anak kita,
Dengan isteri kita kecek, dari ngasahai dengan bos sekali pak kerja kecek, lemah-lemah bercakap. Tetapi apabila klik mari rumah petai letih, jumpa isteri, muka pun tak ada senyum. Apabila kecek pun kecek dengan tidak lemah lemuk dengan isteri dan juga anak pula. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kecek baik adalah sedekah. Dan juga punca wakwi suami isteri hari ini duk cerah banyak sekali tak ada daripada lisan, daripada lidah. Tok laki klik mari letih. Bini pun cemburu balas cari balas pula. Berlaku api dalam rumah. Nah, habis itu kalimah at-thayyibah, perkataan lemah lemuk dalam keluarga ni sangat berhajat sekali. Camping yang ying dalam keluarga ni tong ni banyakkan kan puca cidi. Kalaulah isteri kelik mari nampak kata letih, suami nampak letih, suami kena lemah lemuk aucai. Kalaulah suami kelik mari, suami kerja luar, isteri yang duduk rumah kena lemah lemuk tong aucai. Kecek pe kena jaga kerana kelik mari letih ni. Kecek sikit, kadang-kadang bidah selalu dah panas, selalu centus selalu api. Islam ajar kita sangat wal kalimatut thayyibatus sadaqah. Kecek boleh. Islam mengenai dengan cakap pe-nya, witikan pun dalam Islam ni ajarnya dua jalan yang untuk kita pilih. Satunya kalau tak boleh kecek molek, satunya kecek molek. Pilih kecek pe yang molek. Kalau tak boleh kecek molek, Nabi katanya suruh senyap. Senyap. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada hari kiamat, haraplah dia kecek dengan kecek yang baik. Kalau tak boleh nak kecek baik, senyap. Dia. Habis itu kadang-kadang kecek tu waktu bahaya, waktu bocah belah, senyap itu adalah selamat sekali. Man somata najah. Nabi katanya pia yang senyap, jaga mulut dia, najah, selamat dia. Selamat. Nah, selamat daripada segala benar lah. Yang seterusnya, wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salah sadaqah. Setiap jangkah kita yang kita jalan ke sejid sedekah. Apa jangkah kita jalan ke sejid? Apa jangkah? Tak bila dah. Nah, main kata, main mutu. Nak bila ke mana? Malaikat nak kira ke mana? Kerana Nabi SAW katanya jangkah. Khatwah ni jangkah. Tapi memanglah walaupun kita cak mutu depan, jalan masuk hari ni adalah sedekah. Jalan mari sejid, mari semaya. Dan juga seterusnya wa tumitul adza 'anil tariqi sadaqah. Waktu baik benar yang bahaya yang duduk di tengah jalan. Sama ada batu, sama ada berduri, sama ada pohon kayu. Kalau duduk sekat jalan, orang duduk pakai pergi mari jalan duduk mari tu baik. Sedekah dah. Seolah kita buat sedekah kerana Allah Subhanahu wa taala pilih benda ni. Kita boleh buat, benda boleh kita buat laka. Nah, boleh buat laka. Warawahu Muslim. Dan juga hadis satu lafaz lagi, satu riwayat. Riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim daripada Aisyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda katanya, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala 60 wa 300 mafsil. Ni dalil yang orang katanya dalam tubuh badan kita ni ada khotok keraduk tangbut 360. Dia sebut Nabi. Hari ni kanpen mari besok betul dengan perkataan Nabi SAW. Sesungguhnya setiap orang daripada anak cucu Adam, kita semua, lelaki ataupun perempuan, Islam ataupun kafir, dicipta. Allah Ta'ala cipta dia itu tu di atas 360 mafsil seni tulang dalam tubuh badan kita. Faman kabbarallah, siapa takbir kepada Allah Ta'ala, wa hamidallah tahmid, wa hallalallah tahlil, wa sabbahallah tasbih,
wastaghfarullah, dan juga istighfar. Nah, apa dah? Takbir, tahmid, tahlil, tasbih dan juga istighfar. Wa azala hajaran an tariqin nas, waktu ambil batu yang duk tinggal di tengah jalan orang manusia, ataupun syaukatan dui au azman tule duk tengah batas duk tinggal tahu kata. Nah, apa dah ne perkara. Au amara bi ma'rufin, tujuhnya ataupun dia suruh orang buat benda baik, au naha an munkarin, larang orang dari buat benda jahat. Lapan perkara yang Nabi SAW sebut. Fa innahu yumsi yawma idzin, waktu pagi matahari naik, dia ada belaka semua ni, buat belaka. Takbir, tahmid pun tahmid dah, tahlil pun tahlil dah, tasbih pun tasbih dah hari ni, istighfar pun istighfar dah. Mari sejik nampak batu pun kayu tu sekat tengah jalan, waktu ubik untuk wimutu kereta ataupun orang jalan lagi mari mudah, suruh orang buat benda baik, larang orang buat benda jahat. Semualah perkara ni kalau lah hari mana yang kita ada cukup, maka waktu petang itu tu dia telah meselamatkan daripada, dapat keselamatan daripada api neraka dah. Wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar, selamat, telah menjauhkan diri dia daripada api neraka. Takbir, kita takbir semua tiap waktu. Tahmid ada, tahlil ada, tasbih ada, istighfar ada. Mudah. Benda yang kita boleh buat dengan secara mudah-mudah. Dan juga kalau dah kita dah cukup lapan perkara ni, seolah-olah kata Nabi sebut katanya cukup dah kita telah guna 360 seni tulang kita dalam tubuh badan kita pada hari itu. Wak semua benda ni. Wak semua benda ni yang Nabi SAW sebut. Hadis yang seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح متفق عليه رواه البخاري ومسلم. Nabi SAW katanya, sesiapa yang jalan di sejik, Gada ni jalan pada waktu pagi, dan jalan di sejik waktu pagi untuk nak semaya, ataupun pergi sejik bukan hanya nak semaya saja, buat benda-benda lain, pergi cari ilmu, main ngaji seperti kita ni, ataupun mari baca Quran di sejik, apa pun benda baik yang kita akan mari sejik buat di sejik waktu pagi. Raha ni lepas daripada tengah hari, semaya zuhur, semaya asar, semaya maghrib, semaya isya ni di sejik. A'addallahu lahu, Allah Ta'ala akan cadai kepada dia fil jannah, di dalam syurga. Cadai apa dalam syurga ni? Nuzulan ni maksud kata apa? Al-qut wal rizqu wa ma yuhayya'u lidhaif, adalah makanan rezeki yang Allah Ta'ala akan cadai di dalam syurga untuk dia. Pergi sejik ni boleh apa? Boleh syurga. Boleh benar, boleh masuk syurga. Mana katanya nak boleh nuzulan ni Imam Nawawi katanya al-qut wal rizqu, makanan yang Allah Ta'ala cadai, seolah-olah kata kita ini adalah dhaif. Dah ni pelawak tetamu ni apabila mari mak kita ni, kita nak cadai makan ni baik mana? Kalau cadai makan ni nampak katanya hak tinggal hak lebih-lebih tu, malu gak kita. Makna katanya tabiat asal tu rumah, kalaulah adanya tetamu nak mari rumah, dia akan cari benda-benda makanan minuman yang paling baik sekali. Sama juga Allah Ta'ala nak cadai nuzulan, makanan dan juga rezeki yang paling baik sekali di dalam syurga bagi orang yang suka pergi sejik waktu pagi ataupun petang. Ghada atau raha. Seperti kita ni marinya untuk nak mari majlis ilmi, ngaji.
Allah Ta'ala akan nak jadah untuk kita nuzulan fil jannah. InsyaAllah. Nuzulan fil jannah. Hadis ni hadis pandai. Dua baris ya. Kalau tulis molek ni sebaris ya. Tapi adalah kelebihan yang besar. Ini adalah fadlullah, kelebihan Allah Ta'ala yang sangat besar, yang Allah Ta'ala beri kepada papi umat Nabi Muhammad. Buat benda kecil tapi pahala besar. Tamlik noi, singkikat tamlik, sikit kecil ya. Tapi Allah Ta'ala beri syurga kepada kita. Habis itu, sejid ni adalah tempat yang Nabi SAW katanya afdalul baqa. Tempat yang paling baik sekali dari dunia ni. Tak ada sejid. Dan juga mereka yang sentiasa duk pergi sejid, pergi kelik sejid, lekat sejid lah. Nabi Waya katanya, dia ini akan boleh duk dapat di bawah bayangan arash Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Hari kiamat ni matahari tak tahu nak dekat dengan kepala kita ni jauh mana. Dan juga tidak ada payung mana, payung VIP yang nak boleh sekat kepala kita daripada panasnya matahari selain daripada bayangan arash Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis itu Nabi SAW katanya, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang dia akan nak boleh duduk di bawah bayangan rongau arash Allah Ta'ala pada hari kiamat. Yang mana pada hari kiamat tak ada dah rongau dai kicak cuy lia hai bau kau Allah ni rod pun cakความร้อนของดวงอาทิตย์ได้นี่ยกเว้นร่มเงาของ Allah Subhanahu wa Ta'ala เท่านั้น Salah satu daripada 7 golongan ini, salah satu daripada 7 golongan ini, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Satu orang lelaki yang hati dia ni sangat-sangat terlekat dengan masjid rumah Allah Ta'ala. Klik rumah Ustaz, ingat sejid. Hubungan dengan sejid ni mari tak ada tempat yang paling gembira sekali ataupun tempat yang paling tenang hati sekali, mikhamsu sekali bagi dia ni, sejid. Mari sejid. Duk rumah tak tenang mana, mari sejid mikhamsu. Lekat dengan sejid. Allah Ta'ala akan beri dia boleh duduk di bawah bayangan Allah, arash Allah Ta'ala. Mari sejid ni, orang yang suka mari sejid. Cerak dah katanya mari nak ibadah. Bukan mari dengan benda lain dak lah. Marinya untuk nak ibadat dan juga cari kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak berikan jari pahala kepada dia. Hadis seterusnya baca lagi kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin muttafaqun alaih rawahu al-Bukhari Muslim. Hadis ni Nabi panggil orang perempuan, makcik. Ibu-ibu pernah dengar hadis ni? Ya nisa'al muslimat. Hei orang-orang perempuan, Nabi panggil. Ya ni harfun nida. Ya ni harfun nida, huruf panggil. Panggil untuk kita khabar, untuk kita dengar. Hei sekali orang perempuan muslimat, la tahqiranna jaratul li jariha. Jangan kita mengelekeh-lekeh, buat hina-hina kebaikan sedikit yang kita boleh buat baik kepada jiran ataupun saing tepi rumah kita. Apa Nabi sebut ataupun Nabi khitab, Nabi cakcung kepada orang perempuan. Kerana hadis Nabi katanya, kalaulah kita boleh buat baik kepada jiran tepi rumah kita ini ni, dengan kaki kambing yang kecil kita boleh beri kepada dia, kita berilah. Walau firsina syatin, kaki kambing. Sedap ni kaki kambing. Nabi ni suka makan kaki kambing. Nabi SAW suka makan kaki kambing. Habis tu Nabi menggalakkan kalau kita boleh beri makan ni gula air ataupun sup yang kita buat, lauk yang kita buat di dapur, ibu-ibu dan juga moci-moci,
kita cadangnya sedikit untuk bagi kepada jiran yang duduk tepi rumah kita. Kebaikan yang mudah. Kerana seperti lauk ni kita buat ni, kalau rumah mana orang tina suka orang lauk ni, kadang-kadang sehari 3 kali dia buat lauk. Pagi, tengah hari, petang, kena tak? Kalau bini orang mana-mana sikit ni buat pagi, makan 3 piah dah dah. Letih nak masuk kuyuk. Lebih-lebih lagi jiran ni duk bau semua. Bilik hong kruah kita ni ada syang rabai ke. Jiran khususnya jiran yang susah kalau dia bau makanan yang sedap bagi kita ni, duk lapar. Nabi SAW sangat tak kena kepada rumah mana yang makan dengan makanan yang kenyang, tidur nera molek, tetapi jiran duk tepi rumah tu sedang-sedang duk lapar. Apa dia? Kalau boleh buat sedikit buat. Gapo-gapo yang kita buat sedikit banyak. Cedek pera, orang panggil pera kepada jiran yang duk tepi rumah kita tu. Walaupun sepotong kaki kambing boleh ada masa Nabi ni kami banyak. Kita ni masa kita ni ayam banyak, ayam buat gula ayam. Gula ayam, sup ayam gapo buat tu hak cedek kepada suami kita dah. Cedek kepada sekadar anak-anak kita dah. Cedeknya sedikit lagi untuk jiran. Jabe catungnya untuk bagi kepada jiran kita yang duduk di tepi rumah. Nabi SAW dalam hadis ni, dalam satu hadis Nabi katanya, sentiasa Jibril pesan kepada, wasiat kepada aku ni, suruh buat baik kepada jiran tepi rumah, seolah-olah kata jiran itu adalah waris kita. Kalaulah jiran yang bukan waris kita, Nabi suruh buat baik, apatah lagi kalau jiran itu adalah waris kita. Lebih lagi yang kita kena buat baik. Lebih lagi yang kita kena buat baik. Hadis lagi seterusnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه رواه البخاري مسلم. Hadis ni Nabi katanya cabai ni iman kan, iman kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala naik kepada atas. Kalau kita khayal long kita nakkan soalan kata iman kita ni sepong ke batai kayu, tingkat dia itu tu banyak. Yang mana Nabi sebut katanya sebanyaknya 70 lebih ataupun 60 lebih. Kalimah bid'un ini adalah daripada 3 sampai 9. Makna katanya kalaulah 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Bid'un orang panggil dalam bahasa Arab. Cesip kuah kenang ataupun hoksik kuah kenang. Syu'bah ni cabai dia banyak. Iman ni jenis-jenis iman. Yang kata nak tunjuk katanya iman satu orang ada tak ada, tengok di cabai ni. Kadang-kadang cabang itu tu adalah cabai yang gagah, yang penting. Dan juga kadang-kadang cabai tingkat pun kayu dia nipis je. Halus tak amalan baik itu. Nabi SAW katanya fa afdaluha, yang paling baik sekalinya iaitu perkataan qaulu la ilaha illallah. Kita kata la ilaha illallah. Iman yang paling penting sekali iaitu perkataan la ilaha illallah. Hadirin, ini adalah kalimatut tauhid orang panggil. La ilaha illallah ini orang panggil apa? Orang panggil kalimah tauhid. Yang mana kalaulah kita ambil kalimah la ilaha illallah, ditak di atas timenge, teracang. Timenge dulu ni ada 2 belah nisa, belah nisa dah. Kalau ambil kalimah la ilaha illallah mari tak belah kanan, ambil bumi dan juga langit semua mari tak belah kiri, berat kalimah ni lagi. Beratnya kalimah ini lagi.
Yang mana kalimah inilah yang Nabi SAW katanya, siapa yang kata kalimah la ilaha illallah khalisan biqalbihi, dengan hati yang ikhlas, dakhala al-jannah, dia akan dapat masuk syurga. Satu hadis lagi, Nabi SAW katanya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, siapa yang akhir hidup dia belum nak mati, dia kata la ilaha illallah, dakhala al-jannah, boleh masuk syurga dengan secara automatik. Walaupun belum daripada dia nak kata tu, dosa tak ada banyak mana. Kalimah at-tauhid yang penting. Dan habis tu dia fa-afdaluha, yang paling baik sekali. Yang paling baik sekali yang Nabi SAW sebut. Kalimah yang nak, orang panggil satu nama lagi, kalimatul ikhlas. Kalimah yang nak kita khabar katanya, hidup kita dalam dunia ini, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita semua dalam dunia ni, yang kita nak buat apa, ikutlah nak ibadat ke, nak kerja cari rezeki ke, kena kerana Allah Ta'ala. Kena ajar, kena didik. Setiap amalan yang kita buat, amalan sakut dengan akhirat, amalan yang sakut dengan dunia, tang beri sucai ke Allah. Barulah al-barakah di dalam rezeki, al-barakah dalam kerja, al-barakah dalam hidup, barulah nak dapat. Tinggi kerjanya ingat hanya kepada duit haji saja. Habis itu kadang-kadang duit haji yang napa kata boleh banyak, tapi Allah Ta'ala tak beri barakah. Kena lillahi ta'ala. Apa? Kerana kita sebut sama, kan? Ini adalah salah satu daripada perkataan yang kita baca dalam doa iftitah kita. Wa mahyaya, hidup kita semua, hidup semua. Tong haiชีวิต ทั้งชีวิต เป็นไปเพื่อ Allah. Wa mamati, dan juga mati kita ni kena mati kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita duk kata sokmo mai kali Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Taqul qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kata sokmo dalam doa iftitah kita. Pipa bila kita gitu baik luas masjid luas maya, kita hidup ataupun guna hidup ni tak serupa dengan kita kata dalam semaya. Tipu. Na'udzubillah min dzalik. Wa adnaha, paling tinggi sekali la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah, nah yang kata email satu orang rendah sekalinya, sekadar waktu baik barang hadut sekat tengah jalan waktu baik. Hatu rendah sekali. Mana kata kalau mari sejid Darul Ihsan, nampak pun kayu patah. Sekat jalan. Tak waleh. Healing gitu. Lekok tak sewaleh. Email tak Allah. Email tak Allah. Mana yang kata email tu tak Allah. Tu kerana Nabi kata serendah-rendah email waktu baik barang yang duk sekat tengah jalan. Batu yang nampak katanya kalau mutu mari jijak batu ni takut gelecoh licin waktu baik. Ni kelebihan besar lagi. Hak sakut dengan imatatul adza anit tariq, ada hadis suku yang Nabi SAW ya. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan juga ingatlah salah satu daripada cabang imannya iaitu malu. Malu di sininya maksud malunya malu nak buat jahat, bukan malu nak buat baik. Rena lagi mai sejid, malu gi mai sejid, aku orang mau katanya juh mu gi mai sejid. Malu nak jadi orang juh. Juh malu-malu di sini maksudnya malu untuk nak buat jahat. Bukan malu nak buat jahat kerana manusia, malu kepada manusia, tak. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi SAW katanya, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau mu tak malu kepada Allah Ta'ala, wa'ala mu nak buat gapo. Tak malu kepada Allah Ta'ala. Habis tu orang yang tak ada sifat malu ni nyanyo. Malu, tak ada sifat malu sikit abuk nak buat baik. Orang kita tak ada sifat malu sikit abuk dalam nak buat jahat terhadap Allah Ta'ala. Wah, dengan sebab tu. Sifat malu.
Ya, tak ada rasa kata malu kepada Allah Ta'ala. Tak ada rasa katanya Allah Ta'ala sedang muraqabah. Dulu kita biasa ngaji dah hadis. Bak yang sakut dengan muraqabah kan. Allah korang buang compik Allah Ta'ala ni kamlang mong you. Mai ai Allah. Duk bahaya katanya kita kena nusuk. Jangan bagi manusia. Jangan bagi manusia nampak. Malu sangat kepada manusia. Nusuk habis cakap nak wajah. Tapi tak malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis ni. Idza lam tastahi ni, kalau tak malu, buatlah mana jahat nak agama. Mana kata fok dia buat jahat dalam masyarakat hari ni sedang-sedang tak malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal haya'u syu'batun minal iman. Bahkan malu itu daripada iman. Nah, yang kata iman tak ada. Membawa meni iman. Dalam sejarah dulu ulama hadis as-salafus salih dulu, seorang ulama nama dia, ulama hadis yang besar nama dia Syu'batu Ibn Hajjaj. Syu'bah bin Hajjaj salah satu ulama hadis daripada negeri Kufah ataupun negeri Iraq sekarang. Meninggal dunia pada tahun 160 Syu'bah. Mati pada tahun 160 Hijrah. Mana katanya wabal haras 1300 tahun lebih lah. Ulama hadis besar lah, as-salafus salih dulu. Dia mari ulama hadis ni biasa dia mari mengajar negeri ning ataupun masa dia ngaji sendiri dulu kan. Mereka semua sama ada Bukhari Muslim, Imam Bukhari Muslim, mereka musing sedunia untuk pergi ngaji hadis Nabi. Apabila ada ilmu dah musingnya pergi ngajar pula. Suatu masa Ibn Hajjaj ataupun Syu'bah Ibn Hajjaj mari ngajar dalam masjid, ngajar hadis. Orang ramai ngaji dengan dia. Sehingga sudah ngajar pun, tubik luar masjid akhlak, anak murid pun turun nak gata tok guru. Satu kumpulan wairun di kampung tu duduk di atas gerai supaya merita lah. Jauh daripada masjid sikit, tak nak jauh sangat. Dekat dengan masjid juga. Sedang-sedang duk kelo, duk mabuk for dia. Daripada geng-geng fok wairun duk mabuk tu salah satu orang namanya Abdullah, nama dia apa? Al-Qa'nabi, Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi nama dia, ataupun Muhammad bin Maslamah Al-Qa'nabi. Dia tanya kepada saya, duk mabuk lah kau tu. Piyo main ngajar sejik tu guru mana, babo mana main ngajar sejik kan orang duk apa? Duk likong sudah ngajar dah tubik luar sejik dah likong lagi. Piyo no ya, nak tahu katanya. Kalau mari tuan apa ramai saya boleh hadir darah mari boleh hadir. Piyo. Saya dia haduk tah gerai sekali duk mabuk tu kenal. Oh, babo Syu'bah, untuk guru Syu'bah bin Hajjaj. Main ngajar hadis. Mai wak Al-Qa'nabi tanya dia mabuk pening gue. Gambar muhaddis. Muhaddis ni orang hak ngapa hadis Nabi banyak dan juga mai ngajar siapa hadis. Ngapa hadis daripada Nabi banyak. Oh, kalau gitu aku nak pergi minta satu hadis. Nak minta dengar daripada dia satu hadis. Padahal kampung tu tahu kata geng-geng ni adalah geng wairung kan. Syu'bah Al-Qa'nabi bangun daripada tempat duduk dia, masuk pergi nak cari Syu'bah. Masuk nak cari Syu'bah. Oh ya. Jalan wairung mari ni. Tibuk dia tak apa jalan. Hadis ni hadisan. Hendak Syu'bah pergi cari Syu'bah dengan keadaan pening. Tolong royak kepada aku, sapa kepada aku satu hadis. Baca kepada aku satu hadis. Aku nak dengar hari ni. Masa dulu ni, masa Bukhari, masa Muslim ni, dia tengok juga nak baca hadis ataupun nak hadis kepada satu orang, tengok juga orang nak terima tu cukup syarat nak ambil hadis ke tak. Cukup syarat nak ambil hadis ke tak. Syu'bah ni tengok tahu dah katanya wairung ni sedang-sedang mabuk. Tak saya baca.
Nah, katanya aku tak saya baca kepadamu kau Nabi. Oh ya, kali yang kedua, kali yang ketiga, waktu berpisah. Nak royak hadis kepada aku ataupun tak saya. Kalau tak royak, nak tikar lah, nak bunuh lah, nak tikar ataupun nak buat tak molek lah. Wairu mungkin main dengan dia. Dengan Waiprib Syu'bah ibn Hajjaj, tok guru besar mengapa hadis banyak teringat kepada hadis ni. Bahawasa Nabi biasa sebut katanya inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau mu tak malu buatlah. Nabi SAW telah bersabda katanya, kalaulah mu tak malu, buatlah apa-apa benda yang kamu nak buat. Jatuh pisah daripada tangan dia. Paling belakang kelik di rumah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada Syu'bah kelik, dia kelik pergi taubat dan juga kelik mari tanya fok demo duk ngaji sejik katanya tunjuk kepada akunya masa sekarang lah ni tok guru mana kata ilmu nasihat aku ni untuk pergi ngaji dengan dia. Aku nak musafir pergi ngaji hadis dengan dia. Dia tunjuk orang tunjuk dia orang kepada dia pada hari itunya iaitu Al-Imam Malik bin Anas, seorang ulama hadis yang mati selepas daripada Syu'bah lagi ni. Syu'bah tadi kita ayat mati 190. Imam Malik tok guru Imam Syafi'i mati pada tahun 179, duk mengajar hadis dalam Masjid Nabi di Madinah. Maka Al-Qa' Nabi tadi sudah taubat ni, musafir di Madinah dan juga jadi anak murid kepada Imam Malik. Sampai kepada alimnya hadis Nabi SAW. Nah, cerita ini disebut oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Tawwabin dia. Nino yang katanya sifat malu ni adalah daripada iman. Dan juga malu-malu ini ni ada satu orang tok guru yang murid tanya katanya hari ni kalau nak nasihat kepada perempuan ni nasihat gapo? Tok guru sore tu katanya haraplah dia jaga kemalu ataupun jaga malu dia, fahamlah ari ada di dalam tubuh dia orang perempuan pada ni orang perempuan saya tak ada malu mana. Tak ada malu, tak ada bahkan asalnya bagi orang perempuan ni al-afaf, al-afif, kena jaga kebersihan dia, yang kesucian dia yang Allah Taala beri kepada dia. Kena jaga. Tapi hari ni tak jaga. Tak ada malu gapo sekahabo dengan orang yata, tak malu pergi kepada kedai mana tempat, tidak malu dari segi pakaian dan juga di segi gerak-gerik dan juga sebagainya. Ingatlah katanya orang perempuan yang sangat malu sekalinya Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Nabi mati, Nabi kamu dari rumah. Juga Aisyah yang pecah ke kubur, biasa rumah dia. Mati dia tanya sama dengan Nabi. Aisyah kubur pecah ke kubur pecah pakaian, biasa rumah dia. Walaupun dari kubur adanya Nabi dan juga bakar, itu suami dan juga pak dia. Tetapi apabila Umar mari minta kepada Aisyah, kata, Aisyah, kalau aku mati aku minta nak tanya tepi Nabi dan juga pak Umar bakar, boleh. Akhir sekalinya tanya Umar bersama dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Selepas tanya sudah tidak ada kali mana yang Aisyah masuk dalam rumah, Aisyah tak pecah sikit abuk ke kubur dan juga pakaian. Hayaan min Umar, malu kubur Umar, mayat Umar yang duduk dalam kubur. Itu dengan mayat yang mati dah seperti Umar. Dan juga dengan manusia yang hidup lagi ni, orang yata-yata ni, apa tak malu. Itunya kita buat contoh yang itu. Innallaha la yastahi minal haqqi syai'an. Benar-benar dengan benar-benar jangan malu. Nak main ngaji di masjid jangan malu. Nak mula walaupun umur banyak jangan malu. Benar malu nak buat, tapi benar jahat tak ada rasa nak malu mana. Ni adalah masyarakat
kita pada hari ini. A'udzubillahi min dzalik. Lagi ni hadis kita baca, hadis yang terakhir pada hari ini insya-Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariq ishtadda alaihi al-'atas. Satu orang lelaki jalan tengah-tengah jalan. Ishtadda alaihi al-'atas. Atas ni dahaga air, kerahainan, lapar sangat. Duk jalan-jalan. Fa wajada bi'ran, nampak telaga, satu telaga. Tengok telaga itu tu tak ada batir, tak ada orang panggil bekas nak cebok. Fa nazala fiha, turun nak pergi cebok air dah, turun bawah. Fasyariba, minum sudah agak katanya hilang dahaga, tubik daripada telaga. Kharaja, bawa tubik daripada telaga, nampaknya kalbun yalhath, anjing sedang-sedang, seekor anjing sedang-sedang duk jilat lidah. Ya'kulu thara, dan juga duk jilat tanah-tanah, duk cari makannya. Minal atas, lapar juganya anjing tu. Lapar juganya anjing tu. Lelaki sore tu nampak anjing lapar tadi, ingat belum dia nak boleh minum air tadi tu, dia pun dahaga lapar air supo dengan anjing ni juga. Teringat. Fanazala bil albi'ra, klik air turun telaga semula. Famala'a khuffahu ma'an, cebok air boh dalam kasut dia. Nak naik. Summa amsakahu bifihi, cebok dengan orang panggil plai rong tau tu, ada boleh hadir wi air tu sakut di kepala tu, cebok ni atas tu. Sehingga naiknya hatta raqiya, naik fasaqa al-kalb, wi minum air itu tu kepada anjing tadi. Fasyakarallahu lahu, Allah Taala terima kasih kepada dia. Tuhan terima kasih kepada dia. Faghafara lahu, dan juga telah ampun dosa dia. Qalu ya Rasulullah, sahabat dengan syaitan ni kepada Nabi, daripada Nabi, tanya Nabi, inna lana fil bahaim ajra, kita ni dengan binatang boleh pahala juga kan? Faqala fi kulli kabidin radbatin ajrun, setiap benda yang ada nyawa, kalaulah kita buat dia segar, buat ikutlah tolonglah. Nampak kucing lapar, buat makan dia kepada dia. Nampak kucing lapar air, air kepada dia. Nampak anjing lapar air, lapar makan dia, kepada dia. Ajrun, kebaikan yang kita buat terhadap binatang boleh pahala. Boleh pahala. Ni anjing. Nah, kita ni jangan habis tu nak ajar kat anak kita, nampak anjing ni jangan duk sepak mata, walaupun Islam tak seru kita perah anjing pun. Walaupun liu anjing adalah najis, najis pun, tapi bukan maksud untuk kita ni buat jahat kepada anjing dah. Kena rahmat kepada anjing. Wa fi riwayat lil Bukhari, dalam satu riwayat dalam Sahih Bukhari, fasyakarallahu lahu faghafara lahu, Allah Taala terima kasih, syukur kepada dia, Allah Taala ampun dia, fa adkhalahul jannah, dan juga lelaki tadi tu masuk syurga. Boleh syurga dengan sebab tolong binatang. Allahu akbar. Dalam satu kita teringat kepada dalam satu cerita laginya, satu hadis lagi tak sakut dengan bab ni. Seorang perempuan yang dia kurung kucing, sampai kau tak boleh makan, dan juga kucing itu mampu masuk neraka sebab kurung kucing. Hei umat Islam, hari ni adalah binatang yang sedang-sedang duk dahaga air. Apatah lagi terhadap saudara kita di Palestin. Apakah terhadap saudara kita di Palestin? Adakah cukup kita nak duduk di atas tempat tinggi-tinggi dan juga tengok sahajanya saudara kita di Palestin duduk susah balah mana, Israel Yahudi bunuh balah mana? Kalaulah dengan binatang tak dikurung, siapakah tak boleh makan ni, wak mati lapar dan juga kena masuk neraka, apatah lagi kalaulah kita umat Islam duk tengok sahajanya kepada saudara kita di Palestin tak tolong tak gapo saingannya mati begitu, apatah kita akan nak jadi.
Sebaliknya sama juga, kita tengok saudara kita duk susah dan juga kita tolong anjing binatang yang nampak katanya tak kenal sangat kita, boleh dapat masuk syurga. Apatah lagi kita tolong saudara kita, itu adalah manusia dan juga beriman kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak beri syurga kepada kita dengan tolong saudara kita. Ni kita kena tanya dan juga tukan kepada orang Islam yang duduk tepi-tepi itulah. Khususnya petang hari ini kita dengar khabar baik juga sebelah pihak kerajaan kota usaha cerca dengan Amerika Israel suruh tiperang lah. Suruh tiperang dan juga Raja Urdun hari ni kalau kita tengok dalam penci hari ini, Gaza ataupun Gaza ni sepadan dengan Mesir. Negeri Mesir ni disepadan ataupun dan Rafah priok semen lum haitai orang kasar ini. Priok semen ubah hidung. Kalau kerap ubah hidung ni boleh nyawa tak? Tak nyawa. Begitu hak nak kata tatai sekali Mesir ni ketua Ciwat katanya orang Islam di Gaza nak senang kau susah, Tua Ciwat salah satu Tua Ciwat Mesir. Habis itu Mesir ni Amerika dan juga satru-satru Islam tak jom nak orang yang nak jadi pemimpin negeri Mesir ni adalah orang yang ada fikiran Islam. Kalau kita ingat dulu kan, Husni Mubarak duduk di atas kisi Pertahanan Terpedi selama 30 tahun. Namanya Husni Mubarak, tapi otak adalah otak nama. Kalau kita ingatnya, Palestin ataupun Gaza sendiri ni semenjak tak tahu apa tahun lah. Kerana Israel mula letak negeri 1948, pada hari ni Cik Hapi lah. 2012 ataupun sebelum daripada tunya boleh nak menjatuhkan Husni Mubarak sebab duduk di atas kisi lah Malaysia yang arai le kat Pinang kasar. Naiknya Muhammad Mursi daripada orang yang ngapak Quran dan juga fikiran Islam. Dan belum tam naik Pertahanan Terpedi setahun dia mau turun cabut. Sebab dia mahu dah katanya kalau lah orang pesen ni ngapak Quran banyak, otak Islam kalau lah duduk di atas kisi Mesir lama ni Israel tamaraya, Amerika tamaraya, tong pen konti tu ini sangkandai. Habis itu baru ni Amerika orang katanya, hey Mesir, hey Abdul Fattah Sisi, Pertahanan Terpedi dia. Mu ni adalah negeri hari ni, negeri Mesir ni, ni satarana ni, thang nai lekon no berarti ni, mahasan, utai banyak. Amerika yang katanya kita yindi tidak camrak ni, hak mu sisi negeri Mesir, syaratnya wilah orang Gaza ini ni opayok mari duduk di Sinai. Kalau jom kita nak camrak ni hai. Apa? Kerana Amerika tahu hari ni katanya tak ada kumpulan Arab mana yang paling gagah sekali melainkan Hamas di Gaza. Hari ni tak benar ke? 5,000 orang dan juga hampir 4,000 orang, semua 13,000 yang orang Palestin mati hari ni budak 5,000 ni dan juga orang Tina kakak 4,000. Sedikit saja daripada lelaki yang mati. Sikit saja. Mana katanya hari ni kalau tanya tolak Hamas ni, mereka mak hak mati. Tahan Hamas ni hak kena bunuh daripada Jiu ni memang. Netanyahu ni tak tahu nak bunuh. Kerana kalau bunuh ni layanที่เขาจะต้องประสบพบเจออาชญากรรมดุนยาni. Netanyahu ni bunuh orang ni. Betul nak katanya tidak. Dan Rafah ni hari ni kong karawan cuy dia Gaza ni duk tumpuk situ. Nak masuk kali tu tak boleh.
Orang panggil apa? Kata gudang sosah ada akuk tu Kota Pawari. Jordan Raja Mesir Raja Abdullah hari ni pun pergi cadel bla-bla. Kamlang Casang Rong Payaban Pak Senam lek hang ti song kepada Kasar. Cadel bla-bla. Sebab kalau kata berjaya kira-kira dengan Israel yud sungkram boleh masuk. Habis tu Mesir lah ni tak tahu belah mana ya. Kerana mereka pun duk kontrol juga. Kalau buka Amerika main, tak buka orang Islam juga dia mati dalam. Itu dia. Dan juga banyak cara satunya ni tataran nak negeri, yang keduanya nak letang baru-baru ni. Egypt camikan letang naik Malaysia ni. Amerika yang kata kalau mu dengar aku nak tolong mu masa depan. Nak tolong. Pada koci katuk di Darafah atau kalau buka pun buka dengan camkat. Tolongnya bolehnya hari ni dai. Mai kitan boleh tolong masuk Gaza. Mai cai tangmut boleh. Kena hati Tokyo. Katuk hidung orang Gaza yang sedang-sedang duk nak mati lah. Api pun tak ada, air pun tak ada, obat pun tak ada. Tu orang nyawa yang paling berharga sekali. Kalau depan mata tak tolong ni, Allahu Akbar, tak tahu nak kata balas mana. Tak tahu nak kata balas mana. Ini hadis. Hadisnya pertama, wa fi riwayatil lahuma, satu lafaz laginya, bainama kalbun yutifu bi rakiyatin qad kada yaqtuluhu al-'atas. Satu ekor anjing juga cerita yang lain. Satu ekor anjing ni tu sangat dahgo sampai kena kat nak mampu dah ni. Putus air. Idra'athu. Tak ada lelaki. Hak ni satu orang perempuan yang baghiyun. Seorang perempuan puying ti. Orang panggil tu tino yang jahat pit perawan ni. Tino ni pit perawan ni nak zina banyak. Min baghaya Bani Israel, daripada orang-orang Israel, Bani Israel dulu. Nampak anjing ni lapar, kakak nak mampu, fanaza'at muqaha, pecah selipar dia, kasut dia, fastaqat lahu bihi fasaqathu faghfira laha bihi. Cebok mi air wiku anjing tadi, Allah Taala ampun semua dosa dia bagi orang perempuan tadi. Tolong kepada anjing. Tolong kepada anjing. Apakah tolong kepada manusia? Hei orang perempuan dan juga orang lelaki yang jahat, tolonglah. Nescaya Allah Ta'ala akan syukur, terima kasih kepadamu. Nescaya Allah Ta'ala akan ampun dosamu. Dan juga insya-Allah nescaya Allah Ta'ala akan memasuki kamu di dalam syurga nanti, insya-Allah. Hadis terakhir sakut dengan tadinya, kita baca dengan pendek-pendek. Nabi SAW, laqad ra'aitu rajulan, Nabi nampak seorang lelaki yataqallabu fil jannah, duk guling-guling dalam syurga. Nabi nampak seorang lelaki duk guling dalam syurga. Guling ni mana kata sedap tidur lah. Apa boleh masuk dalam syurga guling tidur? Sebab dunia ini ni fi syajaratin qata'uha min zahri tariq. Nampak satu pohon kayu yang kena kerak dan juga sekat jalan orang jalan, dia buat pohon kayu tu. Bimbangnya takut pohon kayu itu tu memudarati kepada orang yang lain. Sudah tu ya. Boleh masuk syurga dan juga guling dalam syurga. Satu riwayat, marra rajulun, satu orang lelaki lalu bi ghusni syajarin ala zahri tariq, nampak pohon kayu tu sekat duri pula. Faqala, dia nampak pohon kayu duri, duk patah balik, duk sekat jalan ni. Wallahi, aku bersumpah dengan Allah Ta'ala, la unahhiyanna an hadha, aku nak tubik pohon kayu ni daripada orang Islam yang akan melalui jalan ni supaya tidak memudarati mereka. Fa udkhilal jannah, Nabi kata demon ni Allah Ta'ala memasuki dia dalam syurga. Supaya juga pada lafaz yang seterusnya lagi, supaya makna dia waktu tubik benar ada sekat tengah jalan itu tu, Allah Ta'ala masuk syurga. Klik ni depan mobil ada dandan tu orang buat dandan tu belaka. Menyusahkan orang gimana. Kalaulah tak boleh, tolong cerca. Orang yang ada sitik hari duk ngepek banyak atau dan banyak lagi semayang mak tak ada. Dan juga sebagai kadang-kadang mudarat juga dan
Saing saya duk kerja bakok lama dia. Klik mari 3 bulan saya kata dah banyak. Lekok tak lepas dekat kanan atas lepas hari. Dia kata mudarat tak? Mudarat. Habis tu kalau kita boleh cerca mengenai melalui jalan karma belah mana kita cerca lah. Benar tak ada faedah belaka tu. Benar yang tidak ada faedah belaka. Itulah kita hadis pada hari ini. Pada hadis yang ke-11 sama kita dalam bab yang sama ini lagi pada minggu depan hadis yang ke-12 sehingga seterusnya semuanya 25 hadis. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.